Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, tanda nombor bab dia, bab yang ke 347. Babu tahrimil julusi ala qabrin. Bab tahrimil julusi ala qabrin, artinya bab haram duduk di atas kubur. Tajuk dia jelas. Imam Nawawi letak tajuk haram duduk di atas kubur. Jadi kalau kita pergi kubur, jangan duduk di atas kubur. Kena pastilah ini bukan kubur orang. Jadi kita duduk di tepi, tidaklah jadi masalah. Atas kubur tu tak boleh. Orang yang telah mati memerlukan penghormatan orang hidup untuk melakukan sesuatu kebaikan bagi menambahkan pahalanya. Maknanya kita nak tambah pahala orang mati ni, kita berdoa untuk dia, kita sedekah, kita istighfar, semua tu sampai pahala. Oleh itu Islam menetapkan garis panduan yang boleh dilakukan dan yang tak boleh dilakukan. Jadi ada benda kita jangan ikut perasaan kita saja. Kita kena ikut apa yang digariskan oleh syariat. Perbuatan duduk di atas kubur adalah salah satu larangan yang mengandungi tujuan yang tersebut. Jadi kenapa tak boleh duduk atas kubur? Kerana menghina orang dalam kubur. Itu maksud dia. Hadis yang pertama dalam bab ini nombor 1766. 1766. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatukhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabrin, rawahu Muslim. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Nascaya Nabi sudah duduknya, sesungguhnya salah seorang kamu duduk di atas bara api, duduk di atas bara api yang membakarkan pakaiannya, kemudian menembus pakaian itu hingga ke kulitnya, lebih baik baginya dari ia duduk di atas kubur. Berat larangan ni. Nabi kata kalau kita duduk atas api, terbakar baju kita sampai ke kulit kita hangus, lebih baik daripada awak pergi duduk di atas kubur. Maka larangan ini keras, larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran dalam kitab ni kata apa? Umat Islam dilarang duduk di atas kubur bagi mengelakkan daripada berlakunya perbuatan-perbuatan yang tidak diingini, seperti mengotorkan kubur dan sebagainya. Yang kedua, kubur adalah tempat yang dihormati oleh Islam. Oleh itu siapa yang mencemarkannya akan mendapat siksaan Allah Azza wa Jalla. Jadi sama ada cemar tu dia sendiri pergi, ataupun dia hantar lembu-lembu dia, kambing duduk atas kubur, ini juga masalah. Dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bawa satu je hadis, kemudian dia senyap dah, dia tak kata apa dah. Hadisnya dia bawa satu saja, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tidak menjelaskan kepada kita apakah yang seterusnya. Maka penjelasannya kita baca. Apakah penjelasan para ulama dalam masalah ini? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala secara jelas menyebut dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, sebagaimana yang telah kita baca bab tadi, babu, tuan-tuan tak bagi itu, babu tahrimil julusi ala qabrin, haram duduk di atas kubur.
Ini kerana dalam kubur terdapat mayat seorang muslim dan duduk di atasnya bererti menghinanya. Penghinaan itu adalah haram. Menguatkan lagi hujah larangan ini ialah hadis riwayat Imam Ahmad bahawa Amr bin Hazim menyatakan bahawa Nabi SAW melihat aku ittikaf. Ittikaf ni macam duduk bersela gitulah di atas kubur. Lalu baginda SAW bersabda, jangan kamu sakiti tuan kubur ini. Kamu jangan awak sakiti. Orang dalam kubur tahu kita duduk atas kubur dia. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari bahawa sanadnya sahih. Jadi sanad dia tu jelas menunjukkan bahawa larangan duduk di atas kubur orang. Jadi dalam perbincangan ini majoriti ulama Islam tulis itu. Maknanya kebanyakan para ulama telah meletakkan hukum larangan yang tersebut. Larangan yang tersebut seperti mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, Hambali dan juga termasuk dalam mazhab Daud Zahiri. Larang, kata Imam An-Nawawi dalam Majmu' Karahatul Julu' al-Qabri wal Ittikali wal Istina' ilaih. Jadi kita telah menyebut dalam kitab Al-Majmu' bahawa dalam mazhab Syafi'i larang, wa bihi qala jumhurul ulama. Maksudnya majoriti ulama mengatakan haram kerana jelas hadis yang melarang tadi sangat kuat. Jadi larangan itu kuat. Cuma untuk perbincangan, Imam Malik rahimahullah ta'ala berbeza dengan tiga mazhab tadi. Imam Malik mentakwilkan hadis larangan duduk atas kubur. Dia kata bukan sekat duduk saja, duduk nak qada hajat. Duduk qada hajat. Jadi kalau qada hajat itu bukan sekat haram, maknanya teruk sangatlah perbuatan itu, penghinaan itu. Tetapi ini kerana qada hajat atas kubur merupakan penghinaan terhadap mayat dan ia dilarang. Jadi adalah beberapa hadis yang yang menjadi sandaran kepada Imam Malik rahimahullah taala. Maka panjang perbincangan di sini, dan apa yang kita nak sebut iaitu majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain mengatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Maka bila sebut macam ni, para jemaah sekalian, kita kena ingatlah dalam bilik kubur, kan kubur tu ada tanda masing-masing dah. Ada tanda dia, ada batu nisan. Kalau tempat kita ni ada orang panggil belindan. Ada, kalau kawasan luar dia panggil kapuk. Kapuk. Mana kapuk tu belindan. Bangunan batu yang orang duk buat atas kubur tu, macam kotak tu. Jadi semua sudah ada tempat-tempatnya yang tersendiri. Jadi tak perlu lagi kita pergi duduk atas kubur kerana tempatnya luas. Dan pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang diceritakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Kata di sana Ali, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Kami mengikuti jenazah pergi ke kubur Baqi'. Fa atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi datang. Jadi bila waktu Nabi mari, mengikut riwayat kata kubur belum siap. Lahak dia tak siap lagi. Faqa'ada, Nabi kita duduk. Maknanya dalam kawasan kubur tu, bukan duduk atas kubur lah, duduk di kawasan kubur. Faqa'adna haulahu, maka kami pun duduklah sekeliling Nabi tu sambil-sambil duduk tunggu kubur siap. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada ranting kayu di tangan dia duduk koreh kayu ni. Kemudian Nabi kita bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang dari kalangan kamu, ma min nafsin manfusatin, tidak ada suatu diri yang bernyawa, illa kutiba makanuha minal jannati wan nar,
kecuali telah ditulis baginya di mana tempat duduknya dalam syurga atau neraka. Wal iyaz billah. Wa illa qad kutiba, dan juga telah ditulis syaqiyatun aw sa'idah. Allahu akbar. Orang ni baik ke orang ni celaka? Orang ni celaka atau orang ni baik? Faqala rajulun, tiba-tiba seorang sahabat kata, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Boleh ya kita tak payah beramal lah kalau macam ni, pakai tunggu apa yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Faman kana minna min ahli sa'adati fayasiru ila amali ahli sa'adah. Kalau orang itu Allah Ta'ala tulis nak jadi orang bertuah, maka dia akan buat amalan cara orang bertuah. Ini cara, tuan-tuan. Jangan kita kata serah ke Tuhan lagi ni, tak tahu nak gimana kita ni lah. Kita tahu dah kan, ni lorong orang baik, ni lorong orang tak baik. Jadi macam mana kita nak serah begitu saja? Wa amma man kana minna min ahli syaqawah, ada pun orang yang ditulis daripada orang yang tak baik, maka dia akan mengikut perbuatan orang yang tak baik. Jadi tuan-tuan sendiri pilih, nak pilih orang baik ke nak jadi orang tak baik. Nak jadi orang baik, pilih jalan orang baik. Nak jadi orang tak baik, maka kita pilih sendiri jalan, pergi buat maksiat, buat benda mungkar, buat benda tak baik. Maka Allah nak kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Jadi orang yang Allah Taala beri kepada dia, kemudian dia takut pada Allah Taala, maka Allah Taala permudahkan jalan dia. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Maka kata di para ulama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia beri duduk dan dia beri tazkirah kepada orang yang ada di sekitar. Tapi jangan sampai mereka bawa mikrofon pergi kubur, buat ayat dalam syarat ceramah di atas kubur, itu tak boleh. Dia panggil spontan. Mana sambil-sambil kita duduk tunggu mayat tu atas kubur, ataupun orang duduk timbus mayat, jadi anak beranak dia ada atas kubur, bolehlah kita bagi tazkirah, nasihat. Ingat kita ni macam mana keadaan, sahabat kita telah pergi, kita akan pergi juga, apa persiapan kita, apa amalan yang telah kita buat. Jadi boleh kita sentuh perasaan manusia pada saat itu. Maka itulah Imam Malik rahimahullah ta'ala, bila tengok kepada beberapa cerita ini, maka dia mengatakan duduk atas kubur itu tidaklah dilarang, tetapi majoriti ulama kata bukan duduk atas kubur itu sendiri, duduk di mana? Duduk dalam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di kawasan kubur, mana bukan duduk di atas kubur itu sendiri. Itu yang difahami oleh majoriti ulama. Maka kita berhati-hatilah para jemaah sekalian, bila kita masuk dalam kawasan kubur, jadi jangan dipijak di atas kubur orang, dan juga jangan duduk atas kubur. Ini kadang-kadang kita tak kira ni, pakai buku tika kah nak ngati atas kubur ni, pakai tak tahu kubur siapa, duduk atas tu lah, jangan duduk. Jadi kesimpulan daripada hadis ini, yang pertama sekali, duduk di atas kubur tanpa suatu keperluan yang mendesak adalah dilarang. Majoriti ulama katakan haram. Ini kerana ia mungkin dipahami sebagai satu penghinaan kepada si mayat, apatah lagi kalau dengan tujuan yang tidak jelas. Tujuan yang jelas tidak menghormati kubur, seperti duduk untuk buang air, maka dia sangat-sangatlah haram perbuatan yang tersebut. Pergi buang air ke kubur, kenapa? Tak ada dekat dunia ni tempat lainnya kan. Maka ulama juga berbincang, majoriti ulama mengatakan haram duduk atas kubur tanpa keperluan tadi, kecuali Imam Malik mentakwilkannya duduk untuk buang air. Jadi kita ambil pandangan yang tengah di sini, bahawa duduk atas kubur itu sendiri tak boleh, tapi duduk di kawasan-kawasan. Contohnya kita nak pergi tunggu orang duduk ke bumi mayat, dan kita pun tak larat nak berdiri, jadi bolehlah kita duduk, tapi jangan duduk di atas kubur orang. Yang ketiga, duduk di atas kubur berbuah-buah kosong. Subhanallah, tak teringat kalau kita nak matinya, boleh kita duduk atas kubur, duduk berbuah-buah, bersuka hilang, ketawa pula. Allahu Akbar. Teruk sangat ke hati kita ni, siapa tak tersentuh dengan kafa bil mauti wa'izan. Kata ulama, cukup dah mati itu menjadi peringatan. Kita tak jadi peringatan, pergi jadi tempat buah atas kubur, baik kita balik daripada pergi kubur, kerana pergi kubur tidak memberi pulangan hasil yang baik dan tidak mendatangkan manfaat untuk ingat pada mati. Maka perbuatan duduk itu tadi
adalah satu perbuatan yang tidak baik. Duduk beramai-ramai atas kubur, karena kubur itu kita pergi untuk apa? Untuk kita nak mengingati mati, kita ziarah kubur dan kita doakan untuk dia, kemudian kita istighfar, lepas tu balik. Dan duduk yang jelas keharaman juga di atas kubur dan juga di tempat-tempat lain ialah apabila bercampur gaul antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan. Ini kita bimbang hari ini, apabila pergi ziarah kubur telah menjadi acara. Pada hari raya semua sekali, lepas solat raya pagi tu berjujuk pergi ke kubur, laki-lakinya, perempuannya, dengan perhiasannya, dengan tidak ada ingat kemati. Jadi percampuran di kubur, ketawa hila, duduk bising, duduk berselfie atas kubur, itu satu perbuatan yang tidak baik, karena dia telah lari daripada tujuan asal ziarah kubur, iaitulah untuk mengingati mati dan untuk memberi khidmat, doa dan juga istighfar kepada orang yang dalam kubur. Tamaklah kita secara ringkasnya bab duduk di atas kubur. Kemudian kita berpindah kepada tajuk babun nahi an tadsisil qabri wal bina'i alaih. Babun nahi an tadsis dengan sad, tadsisil qabri wal bina'i alaihi, iaitulah bab larangan menyemin, buat semin atas kubur, senang, dan membuat bangunan di atasnya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala jelas, dia punya tajuk larangan tajsis, maknanya kita pergi buat binaan batu semin atas kubur. Tuan-tuan baca baik-baiklah, kerana kubur tempat kita boleh katakan hampir 100% lah, semua pakat semin berlaku atas kubur. Kubur adalah tempat persemadian orang yang telah mati. Ia perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, tetapi menjaga itu ada batas. Kalau kita nak jaga kubur kak, pakai buat bina yang kemah-kemah lah, supaya ia tidak menimbulkan kesulitan kepada orang lain untuk menggunakannya. Oleh itu perbuatan sebagai masyarakat membuat binaan atas atau menyeminkan kubur adalah satu daripada sikap tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri dan keluarga sendiri saja. Dahlah buat batu besar-besar, letak semi marmar pula, pasal atak lagi atas kubur dia. Atak nak buat apa? Untuk apa atak tu? Orang mati tak takut ayah kita panah ke mana? Lah, ini satu perbuatan yang dilarang. Tanda hadis. Hadis yang ke 1767. 1767. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yaq'uda alaihi wa an yubna alaihi. Rawahu Muslim. Daripada Jabir katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada dijadikan semin, kubur dibuat dengan semin. Dan juga Nabi kita larang wa an yaq'uda alaihi. Sekali lagi ulangan di sini, dan juga duduk atas kubur Nabi larang. Wa an yubna alaihi, dan larangan yang ketiga iaitulah dibina sesuatu binaan di atasnya. Dibina suatu binaan di atas kubur. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran hadis yang pertama, Islam melarang umatnya membina kubur dengan benda yang bersifat kekal. Islam larang membina kubur dengan benda yang bersifat kekal. Maknanya sebab kita buat batu-batu binaan tu, itu semua dilarang. Yang kalau apa yang tak kekal, macam kita ambil batu besar contohnya, batu-batu yang sungai ni tok atas tu tak kekal. Kalau orang nak guna, dia tok ke tepi benda tu. Yang kedua, tanah perkuburan adalah tempat perkongsian untuk orang yang mati di suatu kawasan. Oleh itu Islam melarang sifat mementingkan diri sendiri. Jangan kita duk mementing diri kita sendiri, jangan buat. Yang ketiga, perbuatan membina suatu binaan atau yang lain di atas kubur akan melahirkan rasa takabur dan rasa sombong. Jadi kadang-kadang orang ni masya Allah mentah dia kaya, buat mari binaan atas kubur tu dengan batu marmar. Buat mari dengan batu marmar, kita mengatakan ini semua perbuatan yang dilarang oleh syarak. Sebab apa? Sebab ada beberapa perkara yang dibincangkan di sini.
Jadi dalam perbincangan huraian para ulama dalam syarah kita ni kata apa? Penerangan hadis, penjelasan hadis. Kalimah yujassas, jassasa yujassas yang digunakan dalam hadis itu dijadikan tajuk oleh Imam Nawawi berasal daripada kalimah al-jass, iaitulah sejenis batu kapur yang dihancurkan sehingga menjadi debu dan digunakan dalam pembinaan. Maknanya seming lah tu, ataupun buat dengan kapur. Di zaman kita sekarang antara yang biasa dilihat menggunakan bahan ini adalah seling kapur. Seling kapur campuran antara simin dan pasir juga antara yang boleh dirangkumi dalam kalimah al-jass ini, maka jadilah dia buat dengan semin. Jadi apakah penjelasan para ulama? Memandangkan kubur adalah tidak boleh terlalu dimuliakan kerana dibimbangi boleh membawa kepada perkara-perkara yang dilarang. Jadi kadang-kadang kita buat kubur ni pelik-pelik, buat kubur binaan besar, kemudian pasang lampu, pasang kelambu, ini semua perbuatan mungkar, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa saja perkara yang boleh membawa kepada natijah yang buruk. Jadi orang akan puja dia, orang akan pergi gosok situ. Pergi tengoklah kubur-kubur yang dikatakan tuan-tuan syekh, wali-wali, banyak sekali yang pelik-pelik. Baru ni lagi satu kubur penuh duit, dia capak duit dalam tu. Wah, dia punya tiang dia licin, pakat gosok. Subhanallah. Ini bila ada benda ni akan berlaku. Tak usah kata apa, kubur ayah anda kita ni ada orang kita duit tu. Jangan mamai. Kena latih jaga soal dak. Nanti tunggu kata. Kalau nak tak RM2 tak padah. Paling kurang 20 tak sini. Dia main. Slow-slow senyap-senyap ada orang mari. Jadi kalau nampak orang pelik masuk kawasan tu, kita tengok dia buat apa. Ini kepercayaan pelik-pelik. Itu kalau ada binaan yang berkelik lapu, lagi besar. Maka Nabi kita larang benda-benda yang boleh membawa kepada, dia panggil saddu zara'i, boleh membawa kepada benda yang pelik. Antaranya ialah dengan disimin dan dibuat binaan di atas kubur. Perbuatan ini adalah lebih teruk dan haram jika membawa kepada pembaziran yang keterlaluan, seperti dihiasi lagi binaan semin tadi dengan mozaik, dengan marmer dan sebagainya. Membina binaan yang beratap dan sebagainya yang mampu meneduh kubur daripada panas dan hujan tidak sedikit pun membantu memberikan keselesaan kepada si mayat dalam kubur. Ada faedah kah? Kubur kita ni kawasan air, terlai banjir apa dah. Jadi kita duk memikir benda yang tidak dianjurkan oleh syariat, maka berat. Kerana itulah Imam Al-Bukhari menceritakan bahawa ketika Abdullah bin Umar melihat dibinakan satu khemah di atas kubur Abdul Rahman, orang bawa khemah bina di atas kubur Abdul Rahman, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyatakan, Ibnu Umar kata, buangkan dia, buang binaan ni, kerana yang memayunginya adalah amalan dia. Yang payung dia amalan dia, bukan binaan. Jadi larangan ini merangkumi semua kubur, sama ada pembesar, rakyat jelata, para ulama dan siapa saja. Kerana itu adat membina wakaf-wakaf rehat di kawasan perkuburan juga satu perkara yang perlu kita kena ingat. Jadi kalau wakaf yang kita buat boleh husur, waktu ada hujan kita nak letak untuk nak gali kubur, itu tak jadi masalah. Kadang-kadang orang buat wakaf tetap di situ. Untuk orang pergi duduk berehat situ, maka bukan tempat rehat di atas kubur. Jadi kita letak di luar kawasan, di luar kawasan kubur. Maka janganlah binaan dibina untuk menunjukkan darjat dan kedudukan keluarga seorang. Ni orang kaya ni tak sini. Kerana dibimbangi ialah ada dosa di atas dosa. Kalaulah bab sebelum ini, iaitulah larangan duduk atas kubur dengan tujuan supaya tidak menghina kubur, maka bab yang kedua ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita dengan tujuan supaya tidak keterlaluan di dalam memuliakan kubur. Kubur kita hormat, kita, tapi sama peringkat pemujaan itu yang salah. Pemujaan salah dan lebih-lebih sangat dengan dia. Kubur tidak boleh terlalu dimuliakan melebihi had, sebagaimana yang berlaku pada setengah kawasan di dalam dunia Islam hari ini. Allah, kalau kita tengok kubur-kubur yang dibina oleh puak-puak Syiah, dahsyat, macam istana kubur dia, besar-besar kubur. Lepas tu dia duduk pusing situ. Dan kubur tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru kita pun besar-besar juga.
kubur imam-imam besar. Kalau pergi melawat di negara-negara yang ada imam-imam, dia panggil Al-Azamiyah contohnya, kubur Imam Abu Hanifah. Di Mesir kubur Imam Syafi'i, kan? Tapi oleh kerana Imam Malik rahimahullah ta'ala dia kubur di Madinah, maka kubur dia selamat. Sekarang lah tidak ada binaan, mungkin satu masa dulu sudah ada juga. Allahu Akbar. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim an Abil Hayyaj Al-Asadi qala li Ali bin Abi Talib ala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timsalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Kata di Abul Hayyaj Al-Asadi, beliau menceritakan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata kepadaku, mahukah kamu aku perintahkan kamu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada aku. Jadi Nabi kita hantar Ali nak hantar Abu Al-Hayyaj. Perintahnya ialah jangan kamu biarkan berhala, melainkan kamu mesti hapuskan. Jumpa berhala, pecah. Ingat baik, bila ni sewaktu mereka memimpin negara Islam. Kalau ambil hadis ni pergi jalan Kedah, di bandar-bandar kita pecah orang, jawab dia mati syahid lah kita. Jangan dicari pasal, ya. Jangan. Dulu ada orang yang pergi pecahkan toko-toko, jangan. Kita tak boleh buat macam tu. Tapi Sayyidina Ali olehkan dia duduk dalam negara Islam, boleh jadi ada masalah tertentu, maka itu pun ada perbincangan lain, syarat-syarat dia. Jadi kata Ali, dan jangan kamu biarkan kubur yang diangkat. Tengok, jangan kamu biarkan kubur qabran musyrifan, kubur yang diangkat tinggi, dibuat binaan, melainkan kamu ratakan dengan tanah, pecah dia, rata sama. Terdapat juga satu hadis bahawa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Ummu Habibah ni isteri Nabi, nama dia Ramlah, dan Ummu Salamah juga isteri Nabi, bercerita tentang satu gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah dan yang banyak patung-patung dalamnya. Dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita bersabda, inna ulaika idza kana fihimus salih famata banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar fa ulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Mereka adalah golongan yang mana bila matinya seorang laki-laki yang saleh di kalangan mereka, mereka akan binakan pada kuburnya masjid, dan mereka akan bina patung-patung. Patung untuk guru tu dibina untuk diingati. Ni tuan syekh kita. Kita hari ni tak adalah patung-patung, tapi gambar-gambar besar juga tu. Jadi jangan dibesar-besarkan gambar. Karena itulah bila ada orang yang lukis gambar untuk guru, lukis besar-besar, kita kata ini mengundang bala yang tidak baik. Gambar kecil-kecil sekadar nak kenal cukup lah. Tapi kalau lukis-lukis sampai besar, satu tembok dinding, yalah, itu perbuatan yang tidak baik. Maka Nabi kata apa? Mereka lah makhluk yang paling teruk di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi orang yang duk bina patung-patung ini, maka orang ini orang yang teruk, syirarul khalqi, manusia yang teruk pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, tidak boleh dibuat binaan di atas kubur, bahkan ia tidak boleh ditinggikan secara keterlaluan. Namun jika ia ditinggikan dengan tanah dengan tujuan ia diketahui bahawa ia adalah kubur, maka tidaklah mengapa. Mana kita tinggi sikit, sekadar sejengkal kata orang. Berkata Imam Syafi'i, imam kita ni, kita orang Malaysia ni mazhab kita Syafi'i. Apa tu imam kita kata? Kata Imam Syafi'i, aku tidak suka ditinggikan kubur, melainkan sekadar diketahui ia adalah kubur, supaya ia tidak dipijak-pijak, dihinakan, dan supaya ia tidak dijadikan tempat duduk. Dan ia adalah ditinggikan sekadar sejengkal sahaja. Ini adalah berdasarkan kepada hadis Bukhari bahawa Sufyan At-Tammar menyatakan annahu ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman, beliau melihat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat lebih kurang sejengkal. Mana sejengkal daripada tanah, timbul sikit, tanda kubur. Kalau tuan-tuan nak tengok cara ni, pergi ke Madinah atau Mekah payah. Di Madinah, di mana kubur Madinah, kubur akal itu kita nampak diangkat tinggi sikit. Itu tanda kubur. Itu yang sepatutnya kita hari ni. Maka Imam Al-Manawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Faidul Qadir
menakalkan bahawa sekumpulan ulama mazhab Syafi'i berfatwa bahawa wajib diruntuhkan kesemua binaan di kawasan perkuburan, termasuklah kubah yang dibina oleh sebahagian pembesar di atas kubur Imam Asy-Syafi'i. Dalam riwayat hadis Imam Tirmizi pula ada sedikit penambahan dalam matanya. An Jabirin qal nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuta. Jabir menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dihiaskan kubur-kubur dengan batu kapur. Jadi hadis ni ada tambahan lagi, dan ditulis di atas kubur itu. Jangan lagi nulis. Itu bukan whiteboard, bukan papan hitam. Papan hitam kita nulis ni ada lain. Dan jangan dibuat binaan di atasnya, dan jangan dipijak-pijak di atas kubur. Jadi hadis ini riwayat Tirmizi mengatakan hadisun hasan sahih. Maka kata di para ulama, maksud larangan dipijak-pijak di sini ialah dipijak dan hentak-hentak dengan kaki dengan tujuan menghina kubur. Dan jika dipijak tanah kerana berjalan dalam ziarah kubur atau menanamkan mayat supaya tanah lebih kemas, contohnya waktu kita duduk tanah mayat kita pijak-pijak kemah tu, itu lain, itu nak kemah tanah, bukannya penghinaan, maka ia tidak dilarang. Kita berjalan tak ada masalah. Dan maksud larangan menulis di sini, jangan tulis ni atas kubur, ialah menulis apa saja tulisan, sama ada nama si mati, tarikh kematian, ayat-ayat Quran, hadis-hadis, zikir-zikir dan sebagainya, sebagaimana pandangan sebahagian ulama. Jadi kata sebahagian ulama, tak boleh nulis apa-apa terus. Bahkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikata kalau dibaca nama-nama atas kubur tu gelap hati, payah ngapa. Itu maknanya walaupun tidak ada dalil, tapi itu tulisan para ulama. Namun kalau sekadar tulis nama aja, mana kita ambil nama, tulis nama si mati, letak atas tu supaya di batu situ tulis nama dia untuk tak tukar kubur. Jadi para ulama mengatakan itu tidak menjadi masalah. Jadi tulis nama dia apa dia? Muhammad bin Abdullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Tarikh mati dia 17 hari bulan 3 2017. Contohnya, sekat tu ya. Jangan ada tulis DK SKMK DMJ, tak ada lah, tak payah-payah. Mari kita tulis apa dia punya apa dia ni, pingat-pingat. Malaikat tak tanya pingat ke apa ni. Tak. Dia tanya man rabbuka wa man nabiyuka, itu soalan dia. Jadi untuk kita letak batu sebagai tanda kubur tidak menjadi kesalahan, sebagaimana setelah matinya Sayyidina Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seorang laki-laki membawa kepada baginda batu. Nabi kata, "Ambil batu setokoh." Seketul. Namun laki-laki tidak mampu. Batu dia jumpa tu batu besar. Seketul batu ni besar, nak angkat tak kuat. Nabi SAW menyingsing lengan bajunya dan mengangkatkan batu tersebut. Nabi kita letak batu tu di kepala mayat, dan Nabi kita bersabda, "Ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli." Nabi kata, aku letakkan batu ini sebagai tanda kubur saudaraku, dan aku akan kuburkan di sisinya para keluargaku yang meninggal. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa boleh kita buat tanda kubur. Kalau tak tanda macam nak kena bertukar nanti. Jadi tanda tu baiklah kita kalau boleh kita buat dengan batu-batu yang tak terlibat dengan semi-semi tadi. Tapi kalau batu payah juga, bolehlah kita pacak batu nisan situ sekadar nak tanda nama, dan dengan tidak membuat binaan-binaan di atasnya. Jangan buat binaan atasnya. Berdasarkan hadis ini, kalaulah tujuan diletakkan batu itu untuk dikenali kuburnya, maka samalah halnya jika ditulis nama si mati itu di nisan dia, sekadar itu saja. Namun jika ditulis di kubur itu syair-syair pujian terhadap si mati, sebagaimana dikatakan ia adalah amalan kaum jahiliyah terdahulu, atau ditulis untuk bermegah-megah, ataupun ditulis ayat-ayat Quran di situ, sedangkan di situ tempat orang lalu lalang, bukannya tempat nak tulis Quran, tulis dalam kitab, dalam buku, bukan tulis di kubur, maka ia adalah haram. Perbuatan tersebut haram, dan ia adalah wajib dibuang dan ditegah. Maka ini di antara perbincangan hadis ini. Jadi dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i sangat jelas para jemaah sekalian mengatakan kita boleh angkat sekadar sejengkal saja, dan tidak boleh dibuat binaan di atas kubur. Tidak boleh dibuat binaan atas kubur.
Karena itulah saya mengharapkan sangat supaya pihak berkuasa, para asatizah, tuan-tuan guru kita, ambil kitab fiqh mazhab Syafi'i ini, kita buka, kita muzakarah, kita bincang setakat mana yang boleh buat binaan atas kubur dan setakat mana yang tak boleh. Ini kalau tidak hari ini masih pikul batu besar mari tak atas kubur. Pergi beli pula batu nisan, kapuk dia panggil tu, belindan kubur yang orang duk jual tu, siap dengan marmal, siap dengan tulisan. Itu semua termasuk dalam perkara yang dilarang. Kita bukan nak sekat peniaga-peniaga yang meniaga batu ni, tapi mereka kena tahu kan larangan sangat jelas buat dengan kapur dan buat dengan benda-benda yang tadi. Mungkin timbul lagi soalan tu, orang-orang alim pun buat juga, kita pun tak nak kata. Karena itulah anak kata kita buka kitab. Kalau setakat perbuatan orang menjadi hujah, maka banyaklah benda hujahnya. Hari ini banyak benda-benda yang dibuat oleh orang-orang mengaji agama, ustaz-ustaz sendiri. Nah, waktu majlis perkahwinan contohnya, apa yang berlaku di rumah-rumah mereka. Jadi takkan kita nak kata, oh rumah ustaz apa pondek ada juga, tak apa lah. Jadi hujah bukan dengan perbuatan orang, hujah yang ada dalam kitab-kitab yang muktabar, yang menjadi rujukan kepada kita. Jadi mudah-mudahan para pendakwah, para alim ulama buka kitab dan beri taujih kepada masyarakat di mana yang boleh, di mana yang tak boleh. Bahkan jelas dalam kitab-kitab kita fiqh Syafi'i mengatakan, kalaulah kubur itu kubur persendirian, mana tanah kita ni tanah kita, kita buat binaan satu, itu dia kata makruh. Tapi kalau kubur musabbalah, mana kubur yang diwakafkan, tanah wakaf, maka buat binaan tu haram. Itu dia panggil perbezaan di antaranya. Jadi kesimpulan dalam bab kita ini, yang pertama haram membuat binaan di atas kubur. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, saya melihat ulama di Mekah menyuruh supaya diruntuhkan apa saja yang sudah pun dibina di atas kubur. Imam Syafi'i dia tengok ulama-ulama dia suruh utuh. Yang kedua, perbuatan meletakkan binaan di atas kubur adalah juga tidak dianjurkan, seperti belinda-belinda yang comel-comel, yang cantik, itu tidak dianjurkan. Jadi mungkin timbul masalah juga di tempat kita ini. Orang kata macam mana nak buat kalau tak letak batu ni, setengah kubur tak ada pagar, mari lembu, langgar lah, macam-macam hilang. Jadi kalau nak juga, kita carilah batu-batu yang tidak berkapur, kita buat apa jangan lebih daripada sejengkal saja sebagai tanda. Itu pun kecil, jangan besar-besar lah, kecil je buat, dan tidak ada kemegahan sebarang. Ambil batu-batu, buat di situ macam mana tanah ke ni, batu apa ni, batu bata tanah tu, letak atas ni sebagai tanda. Kemudian letaklah nombor berapa, orang ni kubur nombor sekian-sekian, untuk kita tanda, oh kubur ayah kita nombor 59, kubur tu nombor 30 contohnya. Kita ingat bila mai kubur ni, dan catatan itu ditulis turun-temurun kepada anak cucu, mungkin kubur ni ayah kita nombor sekian, mak nombor sekian, nenek nombor sekian, ada nombor di situ. Nah, ini sebagai tanda. Jadi apalagi kalaulah belindan ataupun kapuk itu dibuat dengan batu-batu marmer yang menunjukkan kemegahan, harga dia sampai ribu, kita mengatakan ini menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Islam menyekat segala pintu yang boleh membawa kepada khurafat dan pemujaan kubur. Tak boleh mari duk gosok-gosok kubur, jangan. Dan perbuatan meletakkan bunga-bungaan di atas kubur juga bukanlah dianjurkan oleh agama. Bahkan ia mungkin menyerupai amalan kaum bukan Islam. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan lain yang tidak ada asasnya, maka janganlah kita tiru kubur-kubur orang lain. Anak pergi tengok kubur orang Syiah, oh kubur dia besar-besar binaan, siap yang gambar lagi. Bukan sekat tulis nama, gambar si mati tu lekat itu, betul-betul macam kubur toke-toke kita ni. Kubur toke kan ada gambar dia. Jadi kubur Syiah lebih kurang. Jadi kita tak naklah kubur kita ni Ahlus Sunnah ini akhir sekali menjadi macam kubur Syiah, dengan binaan-binaan yang besar, dengan perhiasan-perhiasan, lampu-lampu yang dipasang, dan juga dengan segala jenis kemegahan yang ada di situ. Maka para jemaah sekalian, itulah perbincangan hadis kita yang menyebut tentang perkara ini. Bab yang ke-349, Babu taghliji tahrimi ibaqil abdi min sayyidihi. Bab yang ke-349, larangan keras seorang hamba lari daripada tuannya. Ini hamba sungguh lah,
hamba yang kita beli itu dia lari. Ini dosa besar, dosa besar. Ada orang tanya, boleh qiyas ke tak dengan bibik lari? Bibik lari itu dosa lah, kan? Tapi taklah sama dengan hamba. Hamba ni milik kita, bibik itu pekerja kita, tak sama dengan dia. Jangan. Cuma oleh kerana dia sudah berjanji nak khidmat di rumah kita, jadi dia kalau dia lari haram. Berapa banyak duit kita sudah habis, kan? Hadis yang pertama tengok ni, Islam telah pun membuat garisan panduan kepada seluruh umatnya ketika mereka menguruskan hal ahwal masing-masing. Oleh sebab itu, setiap mereka yang tidak akan terlepas dari memikul tanggungjawab yang diamanahkan, sama ada golongan pemerintah, rakyat biasa atau hamba sahaya, kena berlaku. Hadis yang ke-1768, An Jarir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdin abaqa faqad bari'at minhu zimmah. Maksudnya, seseorang hamba yang sengaja melarikan diri daripada tuannya tanpa ada sebab-sebab tertentu, ia tidak akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, wa anhu, yakni an Jarir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza abaqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun, rawahu Muslim, wa fi riwayatin faqad kafara. Artinya, daripada Jarir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba melarikan diri daripada tuannya tanpa sebab-sebab tertentu, maka tidak diterima salatnya oleh Allah Taala. Ini anak kata tadi, tak boleh kita nak kiaskan lari hamba ni dengan lari pekerja kita. Lari pekerja dia berdosa, tapi lari hamba ni sampai peringkat solat dia tidak diterima. Bahkan itu riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, faqad kafara, dia telah menjadi kafir. Jadi kafir di sini bukan makna murtad. Yang mana kafir di sini kufrun duna kufrin, kafir yang tak sampai kepada kafir keluar daripada agama, tapi suatu perbuatan dosa yang besar. Jadi pengajaran daripada dua-dua hadis ini, yang pertama sekali, Islam mengharamkan mana-mana hamba melarikan diri daripada tuannya tanpa sebab yang diharuskan oleh syarak, seperti dizalimi dan sebagainya. Mana kalau tuan dia pukul dia, zalim dia, katak dia, dia lari, menasabah. Tapi lari pun jangan lari jauh, dia kena pergi kepada hakim, pergi ke balai polis, pergi buat pengaduan bahawa saya ini telah dipukul oleh tuan saya telah diunaya oleh dia. Jadi kita ada tempat mengadu, kita ada kerajaan. Tak boleh dia lari balik negeri dia asal lah, dia seorang hamba, tak boleh lari. Yang kedua, orang yang sengaja memungkirkan janji-janjinya akan dihukum sebagai munafik. Jadi kita bimbang hari ni, ramai orang berjanji yang tak lekat ikrar. Berjanji nak berhutang orang sebulan, lepas tu setahun tak bayar lagi. Ini berat ni. Janji nak itu nak ni, tapi tak buat, maka orang ini juga termasuk di dalam orang-orang yang telah melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi hamba yang masih dalam perjanjian dan tidak membayar apa-apa tebusan kepada tuannya. Tapi hak yang kedua ni boleh masuk. Contohnya, kita kontrak dengan seorang pekerja nak kerja tempat kita, nak bekerja dengan kita, macam orang ambil daripada luar negara contohnya. Berapa habis duit kena bayar dia punya visa, berapa habis duit kita nak ambil permit dia, tiba-tiba mari sini dia lompat pergi lari di kerja dengan orang lain. Manusia lain pun sampai hati dia, lari-lari pergi kerja tempat aku sebab aku bayar gaji lebih lagi. Tak boleh lagu tu. Dia berdosa, orang yang ambil dia juga berdosa, sebab kita telah mengajak orang ni supaya membatalkan perjanjian. Yang main-main. Jadi itu masalah janji ini besar. Aufu bil uqud, Allah telah sebut dalam Quran, tunaikan janji kamu, akad yang kamu buat. Yang ketiga, Islam sangat menuntut umatnya agar berlaku baik, bertimbang rasa dan lainnya kepada orang yang lemah, sama ada orang tua, kanak-kanak, kaum wanita dan pekerja-pekerja kita ni. Kita kena bertimbang rasa, kita kena jaga dia, kita kena bantu dia, dan kita kena tolong dia. Jadi jangan sekali-kali kita buat benda-benda yang tidak baik. Itu hadis kita di sini ringkas sajalah, iaitulah hadis tentang hamba lari. Cuma kita kata termasuklah pekerja-pekerja yang buat perjanjian dengan kita,
tiba-tiba mereka juga lari. Bab yang seterusnya, babu tahrimis syafa'ati fil hudud. Babu tahrimis syafa'ah fil hudud, iaitulah bab haram memberi pertolongan. Jadi orang tengah untuk nak melepaskan orang ini daripada undang-undang. Contohnya orang ini kena tangkap dan akan dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Kita pergi jumpa dengan Pak Hakim, ya Tuan Syekh Qadi, lepaslah dia tu, sian ke dia, orang baik tu, saya jamin dia ni. Jadi gini-gini, itu baru nak suruh lepas. Kalau kita pergi bawa rasuah, 2 kali berdosa. Tak mungkin berlaku sedemikian. Jadi bab yang ke-350 ini, babu tahrim syafa'ati fil hudud, haram kita memberikan pertolongan dalam melepaskan pesalah yang dikenakan hudud. Jadi tak boleh. Imam Nawawi rahimahullah taala bawa dalam bab ini ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Surah An-Nur ayat 2. Artinya perempuan yang berzina. Tengok dalam ayat Quran ini Allah mula dengan perempuan dulu. Az-zaniyatu, perempuan yang berzina. Sebab kalau berzina yang paling mudaratnya perempuan. Laki-laki cabut pergi tak apa, hak ni mungkin mengandung, ada banyak lagi risiko dia. Maka dimulakan ayat ini dengan perempuan yang berzina. Dan lelaki yang berzina, hak mana ni? Tak dalam kurungan, yang masih lagi muda, belum pernah berkahwin. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat. Ambil dia tak tengah padang, sebat 100 kali. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belah kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Jangan sekali-kali kamu belah kasihan, kesiannya nanya, tak boleh. Kalau tidak, tak boleh jalan, tak laksana hukum Tuhan. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau tak beriman, tak jadi apa. Hadis yang pertama daripada ayat ini, hadis 1770. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyatil lati saraqat. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wa man yajtari alaihi illa Usamah bin Zaid hibbun nabi hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddin min hududillah ta'ala. Nabi marah. Summa qama fakhtataba summa qala innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu iza saraqa fihimus syarif taraku wa iza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-hadd wa aymullah law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fatalawwana wajhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal atashfa'u fi haddin min hududillah. Faqala Usamah astaghfirullah li ya Rasulullah. Qal summa amara bitilkal mar'ati faquti'at yaduha. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa suatu masa orang-orang Quraisy bersedih dengan satu peristiwa di mana seorang wanita daripada golongan Makhzum yang telah dijatuhkan hukum potong tangan disebabkan mencuri. Jadi Makhzum ni orang bangsawan lah, anak orang kaya. Dia mencuri, dia bukan lagi curi senyap-senyap pergi ambil tengah jalan gitu. Tuan-tuan tanda, mengikut dalam syarah hadis mengatakan peristiwa ini berlaku ketika berlakunya Ghazwatul Fathi, ketika pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Tahun yang ke-8 Hijrah
Jadi Makhzumiyah ni dia bukan lagi curi senyap-senyap masuk rumah orang begitu dah. Dalam riwayat kata, hadis Aisyah kata, dia tasta'irul mata', dia pergi pinjam barang orang. Mari gelai muka, mari rantai awak, mari apa yang penting dia pinjam benda orang. Summa wa tajhaduhu, kemudian dia engkar. Tak ada, saya tak pernah pinjam bagi awak. Maka itu dia panggil satu bentuk pencurian juga. Ini. Maka Nabi kita jadikan jahdul ariyah fi manzilatis sariqah. Nabi jadikan orang yang mengengkari apa yang dia pinjam itu hukumnya seperti orang mencuri. Jadi apa jadi? Makhzum ni dia pinjam barang orang tak nak hantar. Apa jadi? Maka dia telah dijatuhkan hukuman potong tangan disebabkan mencuri tadi. Jadi puak-puak Arab ni duk bincang, siapakah dia yang berani membawa perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa dia boleh pergi bincang dengan Nabi ni? Nyanyi ni, kesian dia ni. Mereka berkata, siapa yang apa ni? Mereka pun berpendapat bahawa tidak ada seorang pun yang berani mempersoalkan perkara ini supaya dimaafkan saja terlepas dari hukuman, melainkan Usamah bin Zaid, cucu akak Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepadanya. Dia yang boleh cakapnya, orang lain tak boleh. Usamah ni pun orang suruh pergi cakap, gilah dianya. Usamah pun membincangkan perkara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah? Hei, adakah kamu hendak meminta supaya suatu hukum hudud yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dihapuskan saja? Apa Usamah ni? Kemudian Nabi kita sallallahu berdiri dan berkhutbah, sesungguhnya yang menyebabkan rusak akhlak orang yang sebelum kamu semua adalah disebabkan mereka mencuri, termasuk juga mereka yang punya kedudukan yang mulia di kalangan mereka. Tetapi mereka hanya membiarkan sahaja dan tidak menghukum mereka dengan hukum hudud. Sedangkan jika di kalangan orang yang susah mencuri, mereka terus melepaskan hukum had tersebut. Jadi kalau orang miskin curi, pakat potong tangan. Kena orang kaya, orang panggil keluk-kelik, kona sana kona sini, nak lepas kawan ni. Demi Allah. Tengok, Nabi kita bersumpah, wa aimullah, Nabi kata demi Allah, sekiranya Fatimah putri Muhammad, mana Fatimah anak aku sendiri sallallahu alaihi wasallam, mencuri, laqata'tu yadaha, nasi aku potong tangannya. Setakat Makhzumiyah, apa lagi kena potong. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan air muka Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah. Bila Usamah cakap, Nabi kita berubah muka dia. Kemudian baginda bersabda, adakah engkau hendak meminta tolong supaya dihapuskan suatu had dari hukum had yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Usamah, mu ni apa benda nak cakap ni? Usamah pun tahu dia bersalah. Nasaya dia berkata, ya Rasulullah, pohonkanlah keampunan untukku ya Rasulullah. Istaghfirillah, minta ampunlah untuk saya bersalah tadi. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya wanita tersebut dibawa kepadanya, kemudian dipotong tangannya. Jatuhlah hukuman. Jadi pengajaran hadis ini, Islam melarang keras orang yang menjalankan hukum hudud, memberi pelepasan kepada mereka yang melakukan dosa besar seperti mencuri dan lainnya apabila perkara tersebut telah sampai kepada raja ataupun sultan. Di dalam bab hudud ni ada beberapa perkara, kalau tak sampai ke pemerintah tak apa, tapi kalau sudah sampai tak boleh maaf. Di antaranya mencuri. Contohnya orang curi barang kita nak marah ni, tangkap terus dah, ambil terus lalu buat gimana dia, terus kita bawa ke muka pengadilan. Bila tak dengar kata hakim kata, oleh kerana dia ni mencuri sudah cukup nisab, kita potong tangan dia. Kita kata, dah tu hakim, maaf, saya halal dah beras saya ni. Allah, bila sampai ke pemerintah tak ada maaf bagimu, tangan mesti berjalan. Itu dalam bab apa ni? Bab mencuri. Orang minum arak apabila sudah ditangkap, dia kata dia taubat pun sebab kena juga. Orang minum arak tak boleh lagi dimaafkan. Jadi itu dalam masalah beberapa perkara dia panggil hudud yang tak boleh dimaafkan. Kalau dia nak taubat sekali pun kena juga. Sama juga dengan orang berzina. Contohnya dia ni berzina, sudah ditangkap, tiba-tiba mari ayah dia kata, tak apalah, aku maaf lah, budak ni nak berzina, buat mana dah, tak ada maaf bagimu, mesti dijalankan hukuman. Tapi kalau dia qazaf, dia tuduh orang,
kemudian orang yang dituduh kata tak apalah saya maaf, biarlah, dia taubatlah, maka gugurlah hak dia, gugur hak dia. Orang yang bunuh orang, kalau wali dia maaf, gugur dia punya balah bunuh. Jadi ada dia panggil hudud, ada dia panggil qisas, dan ada undang-undang hak Allah semata-mata, maka ini tidak digugurkan dengan maaf. Tapi kalau hak manusia digugurkan dengan sebab dimaafkan. Maka jadi tengok, Islam melarang keras orang yang menjalankan hukum hudud, memberi pelepasan kepada mereka yang melakukan dosa besar seperti mencuri, berzina, minum arak dan lainnya, apabila perkara tersebut telah sampai kepada raja, sultan ataupun pemerintah. Yang kedua, Islam beri keadilan kepada orang laki-laki dan perempuan, di mana mereka yang melakukan jenayah akan dihukumkan mengikut ketetapan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, umat Islam telah menghayati semua ajaran Al-Quran dan juga hadis di dalam semua bidang kehidupan dengan tidak membataskan kepada tempat dan kedudukan seorang dan lain-lainnya. Jadi jangan kita duduk kata kita ni orang besar, tak payahlah, tidak ada besar, tidak ada kecil. Siapa dia buat perkara yang tidak baik, maka dia terimalah hukumannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, dalam masalah hudud ini satu perkara yang sangat-sangat penting dalam dunia ini. Kita semakin hari semakin celaru, semakin hari semakin celaru, orang semakin berani langgar hukum Allah. Sebab apa? Sebab undang-undang syariat Islam tidak berjalan di atas muka dunia ini. Tidak ada lagi hudud, tidak ada lagi qisas, dan tidak ada lagi undang-undang yang sepatutnya berlaku. Itulah di antara perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi bab kita ni di dalam bab yang ke-351, babun nahi anit taghawuti fi tariqin nas, dalam jalsah kita yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.